Seorang bayi berusia 2 tahun telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Kenapa kan? Kesalahan yang menyebabkan bayi ini terpaksa dijatuhkan hukuman selama-lamanya dalam penjara kerana pihak berkuasa mereka telah terjumpa kitab Bible dalam rumah bayi tu. Jadi kitab Bible ni adalah kepunyaan ibu bapa bayi ni lah. Secara official dia, di North Korea, negara tersebut mengamalkan atheism. Walaupun macam tu, dalam kalangan rakyat mereka ada juga yang beragama seperti agama Kristian, agama Buddhism. Walaupun dalam kerajaan negara tu tidak secara legal cakap yang tidak membenarkan agama-agama lain ini diamalkan, tapi itulah apa yang terjadi dalam rakyat mereka. Terutamanya kepada penganut-penganut agama Kristian di sana. Kalau mereka yang beragama Kristian ni, mereka memang akan dilayan sebagai bangsa yang paling bawah sekali di North Korea. Walaupun dekat sana sebenarnya ada je church. Tapi church di sana mostly tak ada orang pun sebab yelah siapa je yang berani pergi kalau ada kitab Bible kat rumah pun kena tangkap, apatah lagi kalau pergi. Sebab diorang tak naklah nampak yang diorang ni tiada kebebasan beragama untuk rakyat diorang. Sebab itulah ada je church dengan temple untuk orang Buddha. Cumanya rakyat diorang berani tak berani je. Hampir 70,000 yang beragama Kristian telah ditangkap dan dibunuh. Okey, jadi kalau seorang tu ditangkap, yang didapati bersalah tu akan dibunuh. Tapi dia punya keluarga, dia punya kawan-kawan terdekat, siapa-siapa yang related dengan dia akan dimasukkan ke dalam penjara ataupun dia orang panggil camp lah. Kalau dia orang kata bawa ke camp tu maksudnya penjara lah. Okay, selalunya kalau duduk dalam penjara ni memang akan di-abuse dan tak bagi makan, dia kena torture, benda-benda semua tu lah. Apa-apa sahaja jenis-jenis penderaan yang korang bayangkan akan dilakukan kepada mereka ni. North Korea, dia tak ada lah cakap yang diorang kena sembah diorang punya leader tu. Tapi mereka telah pun brainwash rakyat mereka di mana setiap rutin rakyat mereka tu mesti kena relate dengan diorang punya leader lah. Contoh dekat sana, semua kedai ataupun mana-mana tempat kena ada muka diorang punya leader. So, bila ada gambar leader mereka ni dekat setiap pelosok tempat, rakyat mereka perlu tunduk hormat kepada gambar-gambar tu. Bukan tu je, kalau waktu birthday diorang punya leader-leader, diorang semua akan berkumpul dekat Pyongyang tengah-tengah tu, di mana ada 2 statue leader mereka dan diorang akan bergile-gile menunjuk hormat kepada statue tersebut. Okay, so kiranya akan ada satu grup yang mungkinlah dalam 100 orang akan naik pergi dekat tempat patung tu berada. Lepas tu nanti diorang akan baris, lepas tu nanti sama-sama akan tunduk. Okay, untuk tunjuk hormat. Dekat sekolah diorang juga, anak-anak mereka diajar tentang sejarah hidup keluarga Kim ni. Jadi dalam mata pelajaran ni, diorang macam cakap lah macam mana Kim Il Sung ni berjaya menjadi seorang leader yang berjaya lah dapat mengawal negara tu. Lepas tu ada jugalah unsur-unsur yang macam seakan-akan dapat wahyu, sebab itulah kita semua kena ikut dengan cakap dia, sesuatu macam tu. Benda ni tak adalah secara kena sembah dia, tak. Cumanya dah kalau mereka dari kecil dididik macam ni, so secara tak langsung mereka seolah-olah sedang memasukkan informasi seolah-olah yang okey dia ni seorang yang terhormat, kita kena ni hampir sama macam Tuhan lah, macam tu. Okay, so sebab itulah juga kemungkinan mereka tak bagi ada agama lain, sebab kalau ada agama lain susah untuk mereka nak kontrol rakyat mereka ni. Sebab itulah ada juga dalam news artikel yang bila sembang pasal benda ni, diorang memang cakap yang family Kim ni sedang menyebarkan cult. Sebab yelah macam samalah kan. Bila saya baca pasal kisah ni dekat mana-mana news artikel, perkataan-perkataan yang news artikel ni guna memang direct tunjuk macam cakap North Korea ni tidak membenarkan freedom of religion, di mana human right tidak dibenarkan. Tapi perkara ni tidak terjadi apabila berlaku genocide di Palestin, di mana kat situ kita tengok memang secara terang-terang pihak Israel buat semua benda apa yang kerajaan North Korea ni buat terhadap rakyat Palestin. Tapi satu pun news artikel
tidak menggunakan ayat-ayat yang direct seperti ni, okey. Mereka semua frame cantik-cantik news ni supaya tak nampak macam Israel itu jahat sangat. Mostly news artikel yang pasal North Korea memang daripada Amerika, daripada UK. Jadi kat situ sekali lagi menunjukkan freedom of speech, human rights semua ni hanya terjadi ataupun hanya diguna pakai bila dia memihak kepada Amerika ataupun UK lah, ataupun kuasa-kuasa besar ni. Kalau dia memihak kepada orang Islam ataupun orang-orang yang geng-geng ni tak suka, jangan haraplah dia orang nak guna perkataan-perkataan tu.